اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Dah. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung dah habiskan tadabbur surah Al-Baqarah ayat dua ayat yang terakhir, ayat 285 dan 286. Sebelum tu kita tengok pengajaran dua ayat yang lepas, ayat 283 dan 284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Pengajarannya pertama, apabila orang yang hendak berhutang, musafir, dan tidak dia dapati penulis, maka hendaklah ia menggadaikan barangnya yang sama nilai atau lebih dari nilai hutangnya. Yang kedua, rahmat Allah kepada hamba-Nya dengan mengadakan peraturan demi untuk menjaga harta-harta dan hak hamba-Nya. Yang ketiga, harus menggadaikan barang yang ada nilai untuk berhutang.
sama ada musafir ataupun mukim. Sama ada musafir ataupun mukim. Yang keempat, Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi untuk berhutang 30 gantang bali. Dan ketika itu baginda tidak musafir. Yang keempat, yang kelima, barang yang hendak digadai hendaklah milik orang yang berhutang dan boleh diserahkannya bila-bila masa kepada orang yang berhutang, kepada pemberi hutang. Yang keenam, sekiranya wujud kepercayaan di antara yang berhutang dengan pemberi hutang, maka dibolehkan berhutang tanpa ditulis, disaksikan dan digadaikan barangnya. Yang ketujuh, wajib menunaikan amanah dan persaksian. Dan sesiapa yang mengkhianati amanah dan persaksian, dia telah melakukan antara dosa yang paling besar. Yang ke-9, 8. Keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua yang dilakukan oleh manusia, sama ada besar ataupun kecil, sama ada terang-terang ataupun rahsia. Okey, habis ha? Ayat seterusnya, ayat 284. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pengajarannya pertama, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia
adalah raja dan pemilik kepada semua apa yang ada di langit seperti arash, kursi, para malaikat dan semua apa yang di bumi, seperti sama ada yang berakal ataupun yang tidak berakal, seperti manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, Allah bukan sahaja pencipta dan pemilik semua yang di langit dan di bumi, tetapi Allah juga adalah pengurus dan pentadbir semuanya. Yang keempat, yang ketiga, apabila Allah satu-satunya Tuhan yang pencipta dan pemilik segalanya, maka wajib mentauhidkan Allah sahaja dari segi beribadat, dari segi beribadat kepadanya. Yang keempat, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, kerana tidak mungkin pencipta segala apa di langit dan di bumi mempunyai sifat yang kurang atau lemah. Oleh itu Allah memiliki sifat yang sempurna dari segi ilmunya, kudratnya, pendengarannya, penglihatannya dan lain-lain. Yang kelima, amaran keras kepada manusia, iaitu Allah mengetahui dan menghisap apa sahaja yang dizahirkan oleh manusia dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Yang keenam, setiap hamba akan dihisap segala amalannya, termasuk apa yang diniatkan di dalam hatinya. Sekiranya dia ada keazaman untuk melakukannya,
Yang keenam. Yang ketujuh. Apa saja lintasan was-was, lintasan was-was atau bisikan yang datang dalam hati manusia, maka tidak dikira sebagai dosa, sehinggalah dia bercakap atau beramal. Kecuali daripada amalan hati, seperti dengki, riak dan sebagainya. Yang ke wajib setiap orang yang beriman memuhasabah segala amalannya setiap masa sebelum dia dihisab, sebelum dia dimuhasabah oleh Allah di akhirat. Yang ke-9, Allah Maha berkuasa sama ada untuk mengampunkan dosa hambanya atau mengazabkannya berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, dua ayat terakhir daripada surah Baqarah ada beberapa kelebihan yang disebut dalam hadis yang sahih. Antaranya dalam hadis muttafaqun alaih, sabda Nabi SAW, man qara'a bi ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah kafatahu. Siapa yang baca dua ayat ni, dua ayat terakhir surah Baqarah, maka kafatahu, cukup baginya. Bila ni? Setiap kali sebelum tidur. Apa makna kafatahu? Siapa yang baca dua ayat ni, kafatahu. Kafa makna cukup. Tapi kafata tu sebab dua ayat, 285 dengan 286. Jadi kalau baca satu, tak ada kelebihan. Dia kena baca dua ayat setiap kali sebelum tidur. Tapi kita kena ingat, kalau setakat baca tak faham, tak ada kelebihan. Dia mesti baca dan ada penghayatan dan beramal. Jadi maksud kafatahu ialah siapa yang baca dua ayat ni, cukup ayat ni sebagai pelindungnya dengan izin Allah. Pelindungnya daripada apa? Daripada bisikan syaitan sepanjang malam sampai subuh. Daripada gangguan, daripada kejahatan. Ada juga pendapat mengatakan kafatahu maknanya cukup. Kafatahu an qiyamil lail. Cukup. Dengan dua ayat ni tak perlu solat malam. Yang ni yang kita suka kan. Tapi kalau itu ada antara maksudnya kita solat malam juga, maka tambahlah bonus.
Okey, antara kelebihan dua ayat ni juga ialah Nabi kata, Nabi bersabda, yang maksud dia dua ayat ni ataupun maksud dua ayat ni tidak pernah diturunkan kepada seorang Nabi pun melainkan kepada aku. Yang ketiga, kelebihan dua ayat ni Nabi kata, dua ayat ni diturunkan daripada kanzun min tahtil arsh. Dua ayat ni diturun daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, maksud hadis Nabi SAW, dua ayat ni turun, apabila turun, semua pintu langit terbuka. Jadi banyak kelebihan. Jadi bila banyak kelebihan, makna maksud dia sangat hebat. Sebab tu kita kena tadabbur dan kena menghayati. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amana, telah beriman. Apa makna beriman? Al-iman, apa makna iman? Percaya. Kalau percaya, boleh tak kita kata orang musyrikin Mekah pun beriman? Sebab orang musyrikin percaya tak Allah pencipta langit dan bumi? Boleh tak kita panggil orang Mekah pun beriman sebelum Nabi datang lagi? Boleh? Boleh ke tak? Bolehlah kalau kita kata iman ialah percaya. Bolehlah. Kalau tak boleh, makna definisi kita tak lengkap lah. Jadi sebenarnya iman tu bukan setakat percaya. Iman tu apa dia? Al-iqrar ma'a al-iz'an. Iqrar pengakuan disertakan dengan ketundukan. Iz'an mana tunduk. Percaya Allah adalah pencipta, kemudian tunduk pada perintah Allah, barulah lengkap iman. Kalau percaya ataupun ikrar saja, Abu Talib beriman. Abu Talib ikrar tak bahawa Allah itu pencipta langit? Abu Talib ikrar tak bahawa Nabi Muhammad adalah benar? Abu Talib ikrar tak Islam itu adalah agama yang terbaik? Ya. Tapi adakah dia beriman? Tidak. Sebab apa? Tidak ada yang ni. Tunduk kepada perintah Allah. Okey. Jadi ayat ni Allah kata apa? Amana, telah beriman ar-rasul. Rasul. Siapa rasul ni? Dalam tafsir mengatakan alif lam dipanggil alif al-ahdu, iaitu menunjukkan kepada orang tertentu. Dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Telah beriman rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beriman dengan apa ni? Bima, dengan apa yang unzila, telah diturunkan, ilahi, kepadanya. Apa yang diturunkan kepadanya, dan yang diturunkan daripada siapa? Mir Rabbihi, dari Tuhannya. Sebenarnya kalau terjemah Rabbihi, Tuhannya, tak berapa tepat. Sebab kalau kata minallah, kalau minallah kita nak terjemah apa? Dari apa? Katalah ayat dia bima unzila ilahi minallah. Nak terjemah apa? Daripada Allah. Kalau Rabbi dari, apa beza Rabb dengan Allah? Allah ialah Tuhan yang disembah. Rabb. Jadi kenapa Allah guna di sini Rabb, bukan Allah? Bukan perkataan Allah. Yalah, pencipta tu ialah Allah. Kan yang sama tu. Allah ialah Rabb. Rabb ialah Allah. Jadi kalau tak boleh jawab soalan ni, memang baca tetap malam dia kurang berkesan lah. Kalau saya kata contoh, adik nama apa, adik?
Adik nama apa? Ha? Hafiz. Hafi. Saya kata muliakan Hafi. Mungkin orang tertanya kenapa kena muliakan dia. Tapi kalau saya kata muliakan Al-Hafiz, tahu tak sebab apa saya suruh muliakan? Sebab dia hafal Al-Quran. Jadi beza tak saya bagi tahu nama dia dengan kelebihan yang ada padanya? Bila saya bagi tahu Akrim muliakan Al-Hafiz, saya nak bagi tahu bukan setakat saya suruh muliakan, tapi saya bagi tahu kenapa kena muliakan. Jadi di sini Allah nak beritahu apa ni? Kenapa Nabi beriman dengan apa yang Allah turunkan? Sebab yang diturunkan datang daripada siapa? Masuk akal tak kita beriman daripada apa yang pencipta kita bagi? Masuk akal tak? Masuk akal tak kita dengar cakap bapa kita yang membesarkan kita? Masuk akal tak? Masuk akal. Itulah tadabbur Allah nak bagi tahu kenapa kena beriman dengan kitab. Sebab kitab tu datang daripada pencipta kita, bukan daripada mak bapak kita. Sebab itulah kena bezakan Quran yang datang daripada Allah dengan buku yang datang daripada manusia. Kadang-kadang kita buku yang datang daripada manusia dan kata-kata manusia kita anggap besar, hebat. Betul? Sampai kita faham, kita kaji, sampai kita cerita pada orang. Tapi yang datang daripada pencipta kita, bukan setakat tak cerita pada orang, kita sendiri pun tak faham. Betul tak? Sekarang kita macam dah membesarkan kata-kata manusia, bukan pencipta, tapi yang dicipta. Jadi Allah nak bagi tahu kenapa Rasul beriman kepada apa yang diturunkan? Sebab yang diturunkan daripada penciptanya. Iaitu apa dia? Al-Quran. Dan kita balik pada mana iman. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan. Apa makna iman tadi? Ikrar dan tunduk. Tunduk kepada apa? Macam mana kita nak tunduk pada pencipta? Kita kena faham apa yang Allah turun. Kalau kita tak faham, mana tak mungkin ada yang kedua ni. Betul tak? Saya tunduk pada perintah Allah. Apa dia? Saya pun tak tahulah. Jadi syarat nak tunduk mesti faham. Okey. Surah Baqarah daripada awal lagi sampai sebelum ayat ni kan. Tiba-tiba ayat terakhir ni 285 Allah bawa tajuk Rasul beriman. Kenapa ni? Kenapa topik dia ialah beriman? Kalau kita belajar surah Baqarah daripada awal kan sampai ayat sebelum ni, banyak tak kita belajar hukum hakam? Ada hukum apa? Puasa. Betul? Ada solat, ada haji, ada pasal hutang, ada pasal haid, ada pasal apa lagi? Cerai, pasal talak, pasal iddah, apa lagi? Pasal riba, pasal menyusu kan? Berapa banyak hukum yang kita belajar daripada ayat pertama sampai 284. Pasal infak, nak infak pada siapa? Dan bila infak jangan mana dan bukan mana dan salwa, mana dan azar. Ingat makan je. Okey. Jadi tiba-tiba ayat ni Allah kata beriman, Rasul beriman. Apa kaitan dengan ayat-ayat sebelum ni? Yang cerita pasal hukum hakam, cerita pasal kisah Bani Israel, cerita pasal Talut dan Jalut. Tiba-tiba penutup Allah kata Rasul beriman. Apa kaitannya? Jawab je. Jawab betul ke salah memang boleh makan lah. Nabi dah katakan dan sampaikan, so dia beriman. Bila Nabi dah sampaikan dan dia amalkan, dia beriman. Sebab tu kaitan. Dekat-dekat lah. Boleh makan separuh je. Jadi Allah nak bagi semua cerita daripada awal surah Baqarah sampai sebelum ayat ni, cerita pasal hukum hakam, cerita pasal pengajaran, semua tak ada faedah kalau tidak dimulakan dengan iman.
Dan Rasul adalah orang yang pertama akan menjadi contoh kepada apa? Kepada beriman dan melaksanakan apa yang diceritakan sebelum ayat ini. Sebab Rasul adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Dia contoh. Bila Nabi suruh, Nabi yang pertama buat. Nabi tak pernah suruh sahabat, dia tak buat. Dan Nabi nak beritahu yang paling penting sebelum buat apa dia? Beriman. Kita solat tapi tak beriman. Sia-sia. Betul? Sebab itulah ayat pertama surah Baqarah apa dia? Zalikal kitab la raiba fi hudan. Lepas tu cerita pasal apa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Iman. Tak ada lagi amalan. Beriman dengan benda ghaib. Apa dia? Yang paling utama Allah lah. Apa lagi? Syurga, neraka, semua ghaib. Jin, malaikat, dosa, pahala, azab kubur, tiap-tiap sirat, semua benda ghaib. Benda paling asas sekali. Kalau benda yang asas tak betul, tak clear, amalan sia-sia. Sebab itulah orang munafik salat tak? Orang munafik berjihad tak? Orang munafik sedekah tak? Tapi ada tak kebaikan amalan dia? Semua sia-sia sebab iman dia tak jelas. Sebab tu ayat surah Baqarah ditutup apa? Untuk memastikan semua cerita, semua hukum hakam sebelum ni betul-betul dilaksanakan dan diterima, asasnya mesti ada iman. Dan beriman yang paling utama ialah beriman dengan apa? Kitab. Quran. Jangan kitab tak baca lagi, kitab Quran tak faham lagi, tiba-tiba dia belajar buku kuning sampai hancur. Quran tak faham pun. Okey, beriman dengan apa yang diturunkan. Apa dia yang diturunkan? Apa yang diturunkan kepada Nabi? Quran saja. Quran saja. Tak, yang diturun pada Nabi Quran dan sunnah lah. Kan? Betul? Sunnah tu, bukankah itu juga diturunkan oleh Allah? Ada dalil tak? Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, kata-kata Nabi adalah juga yang diturunkan oleh Allah. Bukan Nabi reka-reka. Ada dalil? Apa dia? Tak, saya tanya yang ingat je. Apa dia? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. Walaupun ketika Nabi marah. In huwa illa wahyun. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diturunkan. Sebab tu ada ucapan Nabi pada asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi aku adalah utusan Allah. Jadi semua yang turun kepada aku adalah daripada Allah, sama ada Quran ataupun hadis. Ada satu ayat saya lupa. Allah kata Allah menurunkan kepada engkau Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Hikmah tu sunnah lah. Apa ayat tu? Anzalallahu Surah? Pegang Fussilat dah. Tak ingat. Kalau tak ingat Google. Yang ada di hujung Al-Kitab wal-Hikmah. Maksudnya Allah nak beritahu apa? Allah telah menurunkan kepada engkau apa dia? Dua. Yang Allah turunkan bukan satu kitab. Yang kedua, Al-Hikmah. Dan ahli tafsir mengatakan hikmah itu ialah sunnah Nabi. Sebab tu jangan main-main dengan sunnah Nabi. Sebab dia adalah wahyu. Kalau kita nak main-main dengan kata-kata ulama pun tak bagus. Tapi kalau main-main dengan kata Nabi lagi tak bagus sebab dia adalah wahyu. Surah Nisa ayat 113. Anzalallahu alaika.
Jadi kalau orang tanya, apa yang Allah turun, yang Rasul beriman, apa yang Allah turun kepadanya? Orang tanya, apa dia? Kita jawab, Quran dan Sunnah. Apa dalil? Surah An-Nisa ayat 113. Okey, kemudian Rabbihi penciptanya. Kemudian wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Apa maksud dia? Orang beriman juga beriman dengan apa? Dia biasa ayat kalau saya buat ayat macam ni, amana ar-rasul wal mu'minun bima unzila ilaihi. Beza tak antara dua ayat ni? Yang atas Allah sebut mukminun di hujung. Rasul beriman dengan apa yang Allah yang diturunkan kepadanya daripada penciptanya, dan orang beriman, hujung. Tapi ayat ni, Rasul dan orang beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Beza tak? Dia ahli bahasa tahu kok. Apa beza? Okey, saya buat ayat. Ini bahasa Arab ni, saya buat ayat bahasa Melayu. Zaid makan roti dan Ali. Satu lagi, Zaid dan Ali makan roti. Beza tak ayat? Yang atas tu macam tak cukup ayat. Ayat tak cukup? Tak, saya bukan tanya cukup ke tak cukup. Beza ke tak? Beza tak? Apa beza dia? Zaid dia makan roti. Anda itu bersangka buruk pada Ali. Tak, dia maksud dia makanlah. Zaid makan roti dan Ali. Dan Ali tu mana? Ali pun makan juga. ya Ali kena makan dengan Zaid. Zaid makan dulu. Oh, mana yang Zaid makan bukan roti je, Ali pun Zaid makan. Itu tak masuk akal lah. Mana Ali boleh makan? Apa dia? Zaid makan dulu di atas tu. Ha? Ali makan kemudian. Mengikuti. Okey, yang bawah ni? Yang bawah Zaid dan Ali makan sama. Sama-sama. Itu bezanya. Ahli bahasa. Ha? Yang atas ni Zaid makan roti dan Ali. Siapa yang makan dulu, siapa yang ikut? Zaid makan dulu, Ali ikut. Zaid makan dulu, Ali ikut. Yang bawah ni Sama-sama. sama-sama. Jadi kalau ayat bawah ni beriman Rasul dan orang beriman dan Rasul beriman dengan Al-Quran. Makna apa tu? Sama-sama beriman. Bukan orang beriman ikut Rasul. Tengok ayat atas ni. Allah nak lengkapkan. Rasul beriman dengan Al-Quran dan orang beriman. Beriman dengan apa? Yang Rasul beriman tu. Boleh faham? Itu terdebur. Maknanya bila digelarkan orang tu beriman, bila dia beriman dengan apa yang Rasul beriman. Kalau dia beriman dengan Rasul tapi tak beriman dengan apa yang Rasul beriman, dia tak beriman. Ramai tak mengaku beriman dengan Rasul, tapi yang dia iman tak sama dengan yang Rasul iman. Betul? Ramai. Puja syekh dia, sambut haul syekh dia kan. Tapi selawat perdana.
Dia beriman dengan Rasul tapi tak sama dengan apa yang Rasul beriman. Sebab tu Allah lengkapkan dulu. Rasul beriman dengan Al-Quran. Orang beriman sama dengan apa yang Rasul beriman. Kalau tak sama dengan apa yang Rasul beriman, dia tak beriman. Boleh faham? Benda tu halus. Jadi kalau saya tanya, bila orang tu boleh dipanggil beriman? Bila? Mana kena faham Quran tak? Kena. Kena faham dan ikut hadis Nabi tak? Kena. Barulah dipanggil beriman. Okey. Sama juga ayat surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108. Allah kata apa? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man taba'ani. Okey, cuba terjemah. Katalah wahai Muhammad bagi kepada umat kamu, hazihi sabili, ini jalanku. Apa jalan aku? Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, kepada umat dia, ini jalan aku. Apa dia? Salah. Jalan aku ialah ad'u ila Allah. Bukan jalan aku kitab ada sunnah. Ada orang baca kitab, ada baca sunnah, tapi tak buat kerja ni. Jalan aku ialah aku sentiasa mengajak orang kepada Allah. Maknanya kalau dia baca Quran tapi tak buat kerja dakwah, bukan jalan aku. Boleh faham? Kalau Nabi Allah turunkan Quran pada Nabi untuk Nabi betulkan bacaan untuk khatam, orang musyrikin serang tak Nabi? Orang musyrikin halau tak Nabi daripada Mekah? Tak. Kenapa orang musyrikin halau Nabi? Kenapa orang musyrikin perangi Nabi? Sebab Nabi buat ni, jalan dia mengajak orang kepada Allah. Dan mengajak orang pula kepada Allah berdasarkan basirah. Apa makna basirah? Dalil, bukti. Lepas tu baru Nabi sebut, siapa lagi buat kerja yang ni? Mengajak orang kepada Allah berdasarkan bukti. Siapa lagi? Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang ikut aku. Buat kerja apa ni? Orang yang ikut aku buat kerja apa? Ni. Lengkap dulu. Kalau kul hazi sabili wa manittaba'ani, mana tak macam tadilah. Jadi Nabi begitu dulu, ini jalan aku mengajak orang kepada Allah dengan bukti jelas clear, dan inilah cara orang yang ikut aku. Maknanya selagi dia tak buat kerja ni, dia bukan tabi'i, pengikutku. Boleh? Sebab tu kadang-kadang orang ramai yang terlepas pandang, kadang-kadang dia fokus pada ilmu tapi tak berdakwah. Kadang-kadang orang fokus pada dakwah tapi tak fokus pada basirah. Berdakwah tapi tidak ada basirah. Sumbernya apa? Inilah bima unzila. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kullu. Kullu apa makna? Semua. Siapa pula semua ni? Siapa semua ni? Rasul dan Mula-mula Allah kata Rasul. Lepas tu Allah kata beriman. Sekarang Allah kata apa? Semua sekali. Siapa? Rasul dan orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Okey.
Tu apa pula tu? Tadi beriman dengan apa ni? Tak ni, bima unzila, dengan Quran dan kitab. Sekarang pula Allah tegaskan lagi. Semua ni Rasul dan beriman asasnya apa dah? Iaitu beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Pertama, beriman dengan kewujudan Allah. Ada yang tak beriman dengan kewujudan Allah, etis kan? Yang kedua, ada orang beriman dengan Allah tu ada, tapi dia kata ada yang kongsi dengan Tuhan mencipta. Maka kena beriman yang kedua, Allah adalah rububiyah. Dia saja yang Rabb. Yang ketiga, beriman dengan Allah dari segi uluhiyah. Bila dah mengaku Allah Rabb, maka sepatutnya membawa kita pada sembah Allah sahaja. Dan yang ketiga, yang keempat, beriman dengan asma' wa sifat. Ada orang dah beriman dengan kewujudan Allah, dengan rububiyah, dengan uluhiyah, tapi asma' wa sifat ada masalah. Ada kan? Ada, ramai. Jadi beriman dengan Allah kena lengkap empat ni. Asas. Dan beriman dengan malaikat. Okey, sebab itulah ayat ini bermula dengan beriman. Sebab iman adalah asas kepada segala amalan. Tanpa iman, semua amalan sia-sia. Contoh, Nabi sebut banyak dalam hadis. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Muliakan tetamu, amalan. Beriman dengan Allah, akidah. Makna Nabi ikatkan, amalan kamu ni akan menjadi betul bila kamu beriman dengan Allah. Sebab itulah ramai tak muliakan tetamu sebab tak beriman dengan Allah lah. Kadang-kadang tetamu datang, kita marah pula kan. Allah kata kalau kamu beriman, kamu muliakan. Begitu juga Allah kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah bercakap. Ramai tak orang bercakap benda tak baik ataupun sia-sia? Ramai tak? Puncanya apa? Tak beriman. Jadi asas nak jadi baik, mesti beriman kepada Allah. Kita dalam satu hari kan, daripada pagi sampai malam, kalau kita kumpul yang kita bercakap, berapa peratus yang baik, berapa peratus yang sia-sia? Tak, dia jawab soalan bukan riak. Yang riak ni orang tak tanya dia jawab, kan? Berapa peratus kita boleh agak sebenarnya? Daripada bangun pagi sampai sekarang, kita boleh agak apa yang kita cakap baik ke sia-sia? Mana lebih banyak? Okey, Pak Ya dulu. Mana Pak last kali ya? Okey, Pak Ya. Tak jawab jujur. Baik banyak. Okey, berapa ayat dah keluar hari ni? Berapa hadis yang keluar? Berapa tazkirah keluar? Nampak tak? Okey, soalan dia, kenapa kita tak boleh nak kontrol mulut kita cakap benda yang baik je? Dan Nabi kata kalau tak ada benda yang baik, diam. Kenapa tak boleh? Sebab asalnya tak ada. Sebab tu Nabi ikatkan, siapa, yarhamkallah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, pasti dia jaga mulut dia. Bila tak jaga, makna iman daripada Allah dan hari akhirat dah nipis. Boleh? Okey. Beriman dengan malaikat. Beriman tak pada malaikat? Okey, kalau saya tanyalah, orang kita dah hafalkan rukun iman, antaranya beriman dengan malaikat. Boleh tak bagi pencerahan macam mana beriman dengan malaikat tu? Dia beriman dengan malaikat bukan hafal rukun iman. Hafal rukun iman benda lain. Beriman dengan malaikat lain, dua benda yang berbeza. Boleh bagi tahu? Kita diawasi. Kita diawasi. Segala kedatangan kita ditulis, dicatat. Pertama kita beriman malaikat adalah makhluk Allah
Yang ghaib, yang dicipta daripada nur. Kan? Satu. Yang kedua, kita kena yakin malaikat adalah makhluk yang Allah cipta semata-mata untuk taat padanya dan tidak pernah ingkar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Dan yang ketiga, kita kena yakin setiap malaikat ada tanggungjawab tugas tertentu. Yang menurunkan wahyu namanya Jibril. Wajib kita beriman. Ada tak yang bermusuh dengan Jibril? Ada? Siapa? Yahudi. Yang menurunkan hujan rezeki, Israfil. Yang duduk sebelah kanan kita, apa nama? Tak ada nama. Tak ada nama. Okey, kalau kita beriman dengan malaikat yang sebelah kanan dan kiri, apa jadi pada kita? Oh, kita adalah orang yang terbaik akhlaknya. Betul? Nak cakap tak elok je, malaikat ni tengah standby nak cantik je. Tak jadi cakap. Tapi asyik keluar je. Makna apa tu? Kita ada masalah kat sini. Betul? Kadang-kadang malaikat dengan ustaz, mana kita lebih takut? Kadang-kadang, ustaz datang dah. Padahal malaikat dah lama ada kat situ. Okey, kita juga kena beriman dengan malaikat maut, malakul maut. Macam mana kita beriman dengan malakul maut? Mana kita kena sentiasa bersedia sebab dia akan datang tanpa bagi notis. Kamu nak berhenti notis sebulan, silakan. Tapi malakul maut kata, aku tak ada notis, datang. Kadang-kadang tengah berjalan, kadang-kadang tengah makan, kadang-kadang tengah tidur, kadang-kadang tengah nak pergi bekerja. Dan kita kena beriman juga kepada malaikat yang jaga, yang soal jawab dalam kubur, Munkar Nakir, yang menjaga neraka, iaitu Malik, yang menjaga syurga, Ridwan. Okey, dan kita wajib beriman dengan kutub, semua kitab. Kitab, sebenarnya berapa banyak kitab? Wajib kita beriman dengan kitab yang sebanyak Rasul. Rasul berapa banyak? Ada disebut dah ada 300 lebih kan? Makna kitab ada 300 lebih. Bahkan ada ayat Quran mengatakan setiap Nabi Allah turunkan kitab. Nabi pula lain. Nabi ada berapa ramai? Ada kata 124,000. Makna kitab pun jadi wajib kita beriman. Yang disebut secara umum dan yang disebut secara khusus. 4 kitab wajib kita beriman. Dan Quran pula wajib kita beriman dan wajib ikut. Adapun Injil wajib beriman tapi tak wajib ikut. Taurat wajib beriman tapi tak wajib ikut. Okey. Dan wajib beriman dengan para rasul. Berapa ramai rasul? Itulah ada kata 313 kan. Dan beriman dengan rasul macam mana? Ikut apa yang Kalau beriman dengan rasul Nabi kita SAW, ikutlah. Kalau hanya mengaku tapi tak ikut, belum beriman. Kemudian Allah kata apa? La nufarriku, kami tidak bezakan baina, di antara ahadin, seorang pun min rusulihi, dari rasul-rasulnya. Okey, apa maksud ayat ni? Dah beriman dengan rasul, cukup kan? Tapi ada lagi ayat tambahan. Kami tidak pernah membezakan di antara semua rasul tu. Apa sebenarnya Allah nak beritahu? Maknanya sepatut di sini dia cukup kan? Kami beriman dengan semua rasul. Tak perlu dah sebut la nufarriqu. Sebab ada jenis orang yang dia beriman hanya rasul tertentu je. Kalau Yahudi beriman dengan Nabi Yahudi, Nabi Musa, dengan Nabi Isa dia tak beriman, dengan Nabi Muhammad tak beriman. Kalau Nasrani beriman dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa tak beriman, dengan Nabi Muhammad Allah kata tak beriman. Beza je antara rasul, tak beriman.
Beriman dengan satu rasul, makna kamu wajib beriman dengan semua rasul. Okey. Makna kita tak boleh nak bezakan. Tapi boleh tak kita kata Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi yang lain? Boleh? Ni Allah kata kita tak boleh nak bezakan. Ha? Apa dia? Kalau orang tanya, Allah kata orang beriman tak boleh nak bezakan di antara rasul. Tapi ada orang kata Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Bukankah itu membezakan? Nabi Musa lebih baik pada Nabi Isa. Oh, itu siapa cakap tu? Allah cakap. Okey, kalau itu juga ayat Quran kan? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Okey, ayat ni pula macam tak boleh. Okey, yang kata tak boleh ni ialah maksud dia ialah kita tolak sebahagian rasul dan kita beriman. Maksud kita tolak sebahagian dan beriman sebahagian. Itu yang maksud tak boleh la nufarriqu. Tapi kita lebihkan rasul berdasarkan kelebihan dia dan bukan bermakna kita merendahkan rasul lain. Itu tak apa. Macam Yahudi lebihkan Nabi Musa dalam masa yang sama dia merendahkan, itu haram. Boleh faham? Nabi Muhammad sendiri pernah tak dia begitu, dia lebih pada yang lain. Ana sayyidu bani Adam. Aku ketua kepada semua anak Adam. Mana Nabi Muhammad lebih, tapi bukan dalam bentuk berbangga dan bukan dalam bentuk merendahkan para nabi yang lain. Okey. Kemudian sifat orang beriman, waqalu, dan mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Okey, kita kena faham di sini apa makna sami'na. Ada ke dengar dengan telinga? Dengar dan faham. Mana tu? Tembak. Mana kita tahu dengar ni bukan setakat dengar dengan telinga, tapi dengar dan faham. Syarat nak taat mesti faham. Tak mungkin kamu taat tapi kamu tak faham. Maka sami'na bermakna dengar dan faham. Dan sebab tu orang kafir dia sebut juga sami'na tapi wa asayna. Sekarang sami'na, ini kata orang kafir, kami dengar dan kami ingkar. Jadi orang kafir ni dengar dan faham ke ataupun dengar dan tak faham? Apa dia? Mesti faham. Dia nak taat pun kena faham, nak ingkar pun. Ada tak orang ingkar perintah yang dia tak faham? Contohlah, bos kita India, dia cakap India. Kita pun kata tak nak dengar. Bos pun tanya, apa yang saya cakap? Saya pun tak faham. Jadi syarat nak ingkar pun kena faham. Tapi ada tak orang taat pun tak, ingkar pun tak, dan tak faham? Ada? Oh, Bani Melayu. Bani Melayu. Jadi apa kaitan ayat ni? Sami'na wa ata'na. Banyak ayat yang kita belajar daripada surah Baqarah kan. Banyak tak pasal hukum. Pasal riba ada, pasal hutang ada, pasal haid, pasal puasa, pasal haji, pasal solat, pasal infak, pasal jangan manna dan azar. Kalau kamu orang beriman, lepas dah belajar semua tu, dengar je, kena ada yang kedua. Wa ata'na. Ramai orang kata sami'na wa ata'na, tapi tak faham apa. Salah. Itu salah guna ayat ni. Dan ramai tak orang baca ayat ni setiap malam sebelum tidur? Cuba tanya, kamu dengar apa tu? Kamu faham apa? Apa yang kamu taat? Betul tak? Kami dengar yang disebut dalam Quran lah. Dan tak apa yang disebut dalam Quran. Maka sebab itulah wajib kita faham. Sebab taat wajib tak? Tak mungkin taat melainkan setelah faham.
Apa kaedah dia? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Okey. Jadi orang beriman dah kita belajar sampai 284 ayat. Apa saja kita belajar termasuklah sedekah kan. Bila sedekah jangan riak. Bila sedekah jangan manda dan azar. Kalau kamu masih manda dan azar, kamu bukan orang beriman. Sebab orang beriman bila Allah perintah aja terus sami'na wa ata'na. Betullah para sahabat Nabi bila diperintah ayat pasal apa? Pasal haramkan arak. Walaupun arak tu dah macam minum air sejuk aja. Kan? Setiap hari, setiap masa. Tapi bila turun perintah, boleh tak mereka berhenti masa tu juga? Boleh? Sebab apa? Kenapa dia boleh terus? Sami'na wa ata'na. Asasnya mereka beriman. Nabi dah tanam akidah beriman pada Allah dah hari akhirat 13 tahun. Dah matak, dah yakin, dah kena Allah. Tiba-tiba datang perintah Allah, kacang je. Kita datang perintah dulu, Allah tak kenakan. Kenapa kena solat? Mak dulu pun solat lambat kan? Okey, ghufranaka. Ghufranaka. Keampunan engkau. Ghufranaka makna as'aluka ghufranaka. Aku mohon keampunan engkau. Cuba tengok ayat Quran. Sebelum ni dia kata apa? Sebelum bulan ni beriman. Okey? Lepas tu kami dengar dan kami makna semua perintah Allah dia buat tak? Ada tak cerita pasal dosa? Tiba-tiba lepas dengar, lepas taat, lepas beriman, minta ampun. Pelik tak? Sepatut lepasnya apa dia? Sami'na wa ata'na, alhamdulillah kami dah taat. Betul kan? Allah nak beritahu, inilah sifat orang beriman. Apa dia? Ilmu, amal, ataupun dengar, taat. Lepas tu rasa amalan tak sempurna. Maka jawapannya apa? Istighfar. Ini falsafah orang beriman. Dah berilmu, dah dengar, dah beramal, dah taat, tapi rasa macam tak khusyuk je solat. Masa zikir tu khayal je, maka lengkapkan dengan istighfar. Lepas tu lepas solat, lepas salam je bagi istighfar. Apa lagi? Lepas ibadat je Allah suruh istighfar. Selain pada solat. Kerja haji kita dah tadabbur kan? Surah Baqarah. Allah kata apa? Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Setelah kamu ifadah daripada Arafah. Arafah ni buat ibadat kan? Dah berdoa apa minta ampun. Lepas kamu keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, istaghfiru, minta ampun. Bukan lepas buat maksiat. Dan lepas menang, Nabi buka kota Mekah. Ramai orang Mekah masuk Islam. Sepatut lepas tu Nabi buat apa? Kenduri kesyukuran lah. 21 tahun berdakwah, berjihad, akhirnya dapat buka kota Mekah. Sepatutnya buatlah sup tulang merah. Tapi Allah kata apa pada Nabi? Wasabbihhu wastaghfirhu. Sucikan Allah dan minta ampun. Tengok cara pelik-pelik kan? Kita pernah tak cakap pada anak kita, dah lepas solat, dah lepas baca Quran, dah lepas kemah rumah, kita kata, minta ampun? Pernah tak cakap pada anak kita, minta ampun pada Allah? Kan kita bagi hadiah. Sebab kamu rajin kan, lepas solat baca Quran, lepas baca Quran kemah rumah, ambil duit. Tak, itu bukan cara Islam. Cara Islam apa dia? Minta ampun pada Allah. Kenapa mak? Mungkin solat adik tadi tak khusyuk. Mungkin adik kemah rumah tak ikhlas. Kena tanam cara tu. Semua ibadat.
Ha? Okey, ibadat paling utama apa dia? Lepas solat Nabi suruh apa? Solat paling utama kena istighfar. Dan Nabi Allah sebut sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa apa dia? Innahum kanu minal laili innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa bila malam sedikit saja dia tidur dan dia solat malam. Setelah solat malam lama, hujung tu waktu sahur, apa dia buat? Dia sujud syukur, bukan? Ha? Awak nampun. Beza tak dengan kita? Beza, sangat beza. Kita kadang-kadang kita solat berjemaah 5 waktu, kita rasa apa? Tengok pula orang tak pergi masjid. Ya Allah, bila nak bertaubat ni? Lepas tu kita tutup auratkan. Tengok pula orang buka aurat. Ya Allah, bagilah hidayah. Kita rasa macam, bagus kita doa, tapi perasaan kita dah betul, itu salah. Kan? Sebab tu Sayyidina Umar Ibn Khattab, kita tahu semua cerita dia kan? Bila Nabi serah senarai orang munafik pada Huzaifah, apa Umar buat? Ada tak nama aku? Kemudian ada pesan pada anak dia, dengar. Apa kata Umar kepada anaknya Abdullah bin Umar? Kalau kamu tengok, lepas aku mati, kalau kamu tengok Huzaifah solat ke atas aku, kebumikan aku sebelah Rasulullah. Sebab bila Huzaifah solat, aku beriman, bukan orang munafik. Tapi kalau kamu, masa aku mati dan Huzaifah tak solat ke atas aku orang munafik, jangan kebumi aku sebelah Nabi. Oh, takut tu. Kita semua berebut nak, kalau boleh nak mati di Madinah, nak ke bumi di Baqi'. Kalau kita ataupun keluarga kita di ke bumi di Baqi' tu, kita rasa apa? Ni tanda-tanda ahli syurga lah ni. Kita ni syok sendiri. Begitulah sahabat ni. Sami'na wa ata'na ufranaka. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau al-masir, tempat yang ni yang mendorong ni, yang mendorong orang beriman sentiasa dengar, sentiasa taat, dan kemucaknya minta ampun. Sebab apa? Ni, dia nak balik pada Allah. Kalau balik pada Allah, amalan tak diterima, riak, hancur. Hancur. Sebab tu Allah sebut sifat orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Allazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beriman, tidak syirik pada Allah dan sedekah hartanya. Lepas beriman, lepas tidak syirik, lepas sedekah, apa perasaannya? Wa qulubuhum wajilah. Hatinya rasa risau, takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab mereka lepas ni mati jumpa Allah. Dan mereka tak yakin amalan mereka diterima. Jadi rasa takut tu kena sentiasa ada. Bila ada rasa takut, apa akan kesan selepas tu apa dia? Lepas be'idat, takut tak diterima. Lepas sedekah, takut tak diterima. Apa kesan selepas tu? Kita akan tambah lagi, kita akan baiki lagi. Tapi bila kita lepas buat ibadat je, lepas sedekah, kita rasa macam okey je, apa jadi? Tak sedekah kan? Sedekah dah. Kan? Saya sedekah ni, yelah, setiap subuh kan. Jadi zuhur tak payahlah. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. La yukallifullah. Masa dah habis. Extra time. Tapi kita sepatut khatam malam ni kan. Sebab syarat nak makan tu dia kena khatam. Okey, la yukallifullah. Allah tidak membebankan nafsan, seseorang ataupun setiap jiwa, illa, kecuali sesuai kemampuannya. Wus'aha, kecuali ikut kemampuan. Okey, ayat ni berkaitan dengan ayat sebelum dan juga ayat di sepanjang surah Baqarah. Kan kita banyak belajar pasal hukum kan?
Pasal haji, pasal puasa, pasal apa lagi? Pasal infak, pasal riba kan, pasal kena tulis hutang apa semua kan. Kadang-kadang kita rasa terbeban. Allah pun bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab tu dalam antara surah Baqarah yang kita belajar apa dah? Pasal solat. Allah kata apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam keadaan takut, solat sambil la yukallifullah. Kamu tak boleh nak solat sambil duduk. Baring. Kalau ada musuh, kamu kena lari. Solat sambil lari. Han, kalau perlu naik kenderaan. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau apa ni? Hutang. Allah suruh tulis kan? Kalau tak boleh tulis, gadai barang. Kalau tak boleh gadai, dah semua kita percaya, tak payah gadai, tak payah tulis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang berjima dengan isterinya di siang hari Ramadan, apa kafarahnya? Ha? Tak, yang pertama. Tak kena merdekakan hambanya. Kalau tak mampu, puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak mampu, bagi makan 60 orang miskin. Kalau tak mampu, tak payah apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Senang je agama. Kalau tak mampu berwuduk, tayamum. Kalau tak mampu tayamum, wuduk pun tak boleh, tayamum tak boleh. Katalah kita ditawan kan, diikat kaki tangan kita, nak berwuduk tak boleh, nak tayamum boleh. Boleh tak salat tanpa wuduk dan tayamum? Ada dalil? Dia fikir dalil apa tu? La yukallifullahu nafsan. Dia kadang-kadang orang kita pelik cara berfikir. Bila dia salat, dia faham. Dia tak boleh berdiri, dia duduk. Dia siap bawa kerusi pergi masjid. Kan? Tapi bila dia sakit hospital, tak boleh pergi bilik air, dia tinggal terus salat. Betul kan? Sebenar, sepatut digunakan kaedah yang sama. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, salat atas katil, baring. Kalau tak pergi bilik air, tayamum atas katil. Kalau tak boleh tayamum langsung, salat tanpa wuduk. Ustaz, mana sah? Kan sah bila wajib berwuduk bila kamu mampu. Sekarang kamu tak mampu. Kalau ada beg air kencing kan kat badan, nak buang tak boleh. Nanti berterabur kan. Jadi boleh tak kita salat sambil ada beg air kencing tu? Sah tak? Sah. Bila sihat kena qada balik tak? Tak. Bagus dah mula faham tadabbur. Okey, kemudian Allah kata apa? Laha ma kasabat. Baginya apa yang ia ni balik pada jiwa dia. Ia usahakan. Wa 'alaiha, dan ke atasnya maktasabat, apa yang ia. Okey, saya nak tanya, siapa yang selalu baca ayat ni setiap malam ke bila-bila kan, dia perasan tak laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ada tak? Perasan tak masa baca tiap malam? Oh, dah betul tajuk lagi. Yang ni kasabat, yang ni iktasabat, kan? Yang ni laha, yang ni alaiha. Apa maksud dia? Apa dia? Yang mana kebaikan? Laha ma kasabat, kebaikan. Mana tu? Allah. La ni mana untuk. Bila untuk kamu tu benda baiklah. Ini hadiah untuk kamu. Dia tak kata ini hadiah ke atas kamu. Yang ni pula dosa. Mana kita tahu? Allah. Bila sebut Allah tu, itu benda yang tak baik. Ke atas kamu hutang. Makna apa? Kamu kena bayar hutang. Bagi kamu hutang. Makna apa? Dia yang bagi hutang.
dan kita kena bayar kat dia. Jadi yang membezakan baik buruk bahasa Arab apa dia? La dengan ala. La dengan ala. Okey. Bila kebaikan Allah guna kasabat. Bila kejahatan ataupun dosa iktasabat. Kenapa? Ha? Tak, bila buat baik Allah guna kasabat. Dia sebenarnya asal dia huruf dia kaf sin ba. Kaf sin ba. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, apa saja huruf yang ditambah maka akan bertambah maknanya. Sekarang dia ambil huruf yang sama, kaf sin ba. Tapi dia tambah apa? Alif kat depan. Ik. Kemudian tambah ta. Jadi ik ta saba. Huruf ditambah ta dengan alif. Yang ni huruf asal. Kaf, sin, ba. Itu je. Jadi bila buat kebaikan Allah guna perkataan asal kasabat. Bila buat benda yang jahat Allah tambah alif ta iktasabat. Kasabat buat baik senang. Dosa ni susah. Mana tahu susah? Nak baca Quran dengan nak mengumpat, mana lebih mudah? Okey, pendapat pertama, kalau Syekh Saleh Islam dia kata ada dua pendapat lah. Pendapat pertama, kasabat dengan iktasabat mana sama? Kalau makna sama, kenapa Allah tak guna kasabat je? Jawapannya ialah Allah nak pelbagaikan bahasa dalam Al-Quran. Kasabat, yakni iktasabat. Dua nampak berbeza tapi makna sama. Pelbagaikan bahasa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, macam saya sebut tadi, kasabah, bila ditambah huruf menunjukkan apa? Bertambah makna, lagi susah. Kalau kasabah, buat amalan. Kalau iktasabah, susah. Yang ni buat dengan senang, yang ni buat dengan susah. Betul tak? Kita bila nak buat jahat ataupun dosa di peringkat awal, susah tak? Susah tak? Macam mana? Siapa ada pengalaman masa mula-mula nak belajar mengumpat tu? Atau mula-mula nak melewatkan solat, susah kan? Tengok orang, takut orang kata kan? Ha? Jadi kita, sebab kejahatan tu berlawan dengan fitrah, kita kena mujahadah nak buat jahat pada peringkat awal. Tapi lepas tu dah biasa tu, buat jahat lagi laju daripada buat baik. Kan? Kita nak berzikir dengan mengumpat, mana lebih mudah? Secara umum. Zikir, kenapa? Zikir tak perlu orang. Sorang-sorang boleh, di mana-mana boleh. Tapi kalau nak mengumpat, boleh tak mengumpat sorang-sorang? Popek. Isteri kata buat apa tu, duduk mengumpat kan? Dia mengumpat kenapa? Kena ada member. Paling-paling kurang, telefon. Betul tak? Paling-paling kurang pergi kedai mamak. Jom kita buat apa? Lepak. Dalam bracket mengumpat tu. Jadi proses nak buat dosa tu agak sukar. Dan proses nak buat kebaikan mudah. Mudah je. Okey. Tapi sekarang macam dah terbalik. Okey, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan engkau hukum kami. Hukum kami bila tu? In nasina, sekiranya kami terlupa. Terlupa au akhtana, atau kami Salah. tersilap. Beza tak lupa dengan tersilap? Beza. Apa dia beza? Lupa tak sengaja. Lupa tak sengaja. Tersilap? Yang mana satu ni? Yang tak sengaja tu lupa ke tersilap?
Tak, cuba bagi perbezaan antara lupa dengan tersilap. Terlupa ni tanpa sedar. Kalau tersilap tanpa ilmu. Oh, senang bagi contoh lah, bagi contoh. Kalau pagi ni kita tak baca zikir kan, itu terlupa ke tersilap? Terlupa. Kalau pagi tadi kita baca zikir petang, itu tersilap. Dia lupa ni, benda tu kadang-kadang kita buat. Contoh orang tanya, semalam buat apa sebelum maghrib? Lupa lah tu. Jadi kadang-kadang benda kita buat tapi ghaib, maklumat tu hilang. Tersilap ni kita buat tapi benda yang tak sepatutnya. Keluar-keluar masjid pakai selipar orang. Itu apa? Tersilap ke terlupa? Nanti orang tanya, kenapa pakai selipar saya? Saya terlupa. Salah ayat tu. Okey, ada tak satu hadis Nabi kata rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa ma ustukrihu alaih. Diangkat daripada umatku, satu lupa, yang kedua tersilap, yang ketiga dipaksa. Jadi kalau kita terlupa tak berdosa. Sebab tu Nabi kata siapa terlupa daripada solat tak berdosa, dia kena buat apa? Bila ingat je terus solat, tak berdosa. Okey? Kalau tersilap berdosa tak? Tak. Nabi kata diangkat. Kalau tak berdosa, kenapa kita minta Allah jangan hukum? Benda tak berdosa pun. Faham soalan? Kenapa? Faham Rafian? Faham soalan? Jawab. Soalan faham, jawapan tak ada. Sebelum ni kita duk baca-bacakan, kita perasan tak sebenarnya terlupa tak berdosa, tersilap pun tak berdosa. Tiba-tiba kita minta, ya Allah janganlah hukum. Kenapa pula? Memang tak berdosa pun. Perasan tak? Jadi yang kita baca tu betul ke salah? Terlupa 3 rakaat. Lepas tu masa Fatihah kita baca ikhlas. Itu terlupa ke tersilap? Tersilap. Okey, sekarang soalan dia, saya ulang soalan. Kenapa kita dah tahu dan Nabi pun sebut dia angkat pena mana tidak ditulis sebagai dosa bila kita terlupa, yang kedua tersilap, yang ketiga dipaksa. Kalau orang letak pistol kat sini kan, orang kata jangan solat, kita pun tak solat, berdosa ke tak? Tak berdosa. Jadi kenapa kita minta lagi jangan hukum kami, sedangkan benda itu tak berdosa pun? Apa dah? Tapi tak berdosa. Ayat mansub daripada ayat tahu tak? Asli. Bila imam kesemawat. Tak, ayat yang pertama tu ni laha ma kasabat. Ayat yang sebelum ni kan, yang apa dia? Allah akan hisap apa yang kita zahir, yang kita sembunyikan. Maka ayat tu dibatalkan oleh ni. Allah hanya ambil kira apa yang kita buat, yang terlintas tak. Ini yang membatalkan, tapi ni tak. Okey, ada jawapan dua. Salah satu jawapannya ialah sahabat baca doa ni sebelum mereka tahu hadis Nabi tu. Maka mereka tahu hadis Nabi, iaitu dia angkat pena daripada orang lupa, tersilap dan dipaksa, datang kemudian. Mereka dah baca ni. Jadi sebelum tu mereka anggap benda ni berdosa, sebab tu dia berdoa. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, walaupun orang beriman tahu lupa tu tak berdosa, tersilap pun tak berdosa, tapi sifat rendah diri orang beriman. Nabi ada dosa tak? Tapi Nabi minta ampun tak? Itu sifat rendah diri orang beriman. Boleh? Okey. Kita nak sambung ke? Panjang ni. Kalau habis lambat makan.
Ha? Oh, tak ada soal jawab ah. Okey, bagus idea tu, ha. Wala tahmil Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil, jangan engkau bebankan alaina, ke atas kami, isran. Apa makna isran? Dalam bahasa Arab, isran asyai'u as-saqil, sesuatu yang berat. Mana jangan engkau bebankan ke atas kami satu yang berat, sesuatu yang berat. Kama, sebagaimana engkau bebankannya ala, ke atas orang-orang yang ke atas orang-orang yang sebelum kami. min qablinas, dari sebelum kami. Siapa ni orang sebelum kami? Yahudi dan Nasara. Apa dia ni? Sekarang kita nak faham. Ini doa ni, subhanallah, rahmat Allah. Dalam doa ni rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Ha? Ini doa daripada sini. Rabbana la tu'a. Ini doa ni. Rabbana, sebab tu masa kita baca dua ayat ni sebelum tidur, kita kena perasan dan kena hayati kita sedang meminta kepada Allah. Kena faham doa ni. Apa doanya? Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami sekiranya kami lupa dan kami tersilap. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan ke atas kami sesuatu yang berat sebagaimana engkau bebankan, kan? Jadi doa ni satu rahmat Allah kepada kita. Apa dia? Ha? Allah nak ringankan beban, kemudian Allah suruh kita berdoa, kemudian Allah hajar doa tu. Faham tak? Allah tak kata berdoalah, tak. Allah hajar bentuk doa tu. Itu rahmat Allah. Ha? Macam kita ajar anak kita, minta maaf pada ayah. Ayatnya macam ni. Bagi ayat lagi. Okey. Apa maksud ni? Jangan bebankan kami bebanan yang sebagaimana engkau bebankan pada orang yang terdahulu, Yahudi dan Nasara. Dia dalam surah Baqarah. Apa yang Allah bebankan? Dia sebenarnya Allah tak akan bebankan, la yukallifullah, kan? Allah tak akan bebankan mereka yang, tapi kalau ikut ayat ni, Allah bebankan umat dahulu lebih daripada Allah beban pada umat Nabi Muhammad. Contoh beda. Kalau bertobat, umat Nabi Musa bunuh diri. Dan kadang-kadang Allah bebankan benda yang mudah bagi mereka, mereka boleh. Tapi sebab mereka ni degil, menjadikan perintah Allah menjadi berat pada mereka. Contoh, Allah suruh sembelih lembu, kan? Mudah tak sembelih lembu? Mana-mana lembu. Tapi sebab perangai mereka degil, menjadikan tanggungjawab itu jadi beban pada mereka. Apa dia? Mereka yang berpunca daripada mereka. Mereka tanya, warna apa? Lembu macam mana? Jangan, kami tak nak macam tu. Kan? Jadi bila ustaz mengajar, jangan banyak soal. Okey, Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, jangan engkau bebani, jangan engkau bebani kami. engkau bebani kami. Apa yang kami tidak terjadi. Tengok tadi tahmil, yang ni tuhammil. Saya bagi kaedah tadi dalam bahasa Arab, bila ditambah huruf, maka maknanya semakin bertambah dan menunjukkan semakin susah ataupun berat. Kalau tahmil, jangan engkau bebankan. Kalau tuhammil, jangan engkau bebankan lagi yang lebih berat daripada itu. Apa dia? Ma la taqata lana. Apa yang Tidak kemampuan, berdaya. Tidak ada kemampuan Bagi kami
Lana bagi kami. Menghadapnya. Dengannya. Apa dia pula ni? Dia satu ada taqah, satu lagi apa tadi? Wus'ah. Beza wus'ah dengan taqah. Dalam bahasa Arab, wus'ah ni bebanan yang kita mampu buat. Contoh solat 5 waktu, kan? Tutup aurat, solat malam. Tapi taqah, kita mampu juga tapi berat. Kita mampu tapi berat. Contoh apa dia? Contoh Allah bagi musibah yang dalam miskin, anak ramai, anak pula OKU. Lepas tu kita pula ada penyakit kan, kecil manis, kena potong kaki. Isteri pula stroke, kan? Jangan. Kadang-kadang secara umumnya bila Allah berbakan, manusia mampu. Tapi sebab dia jahil, sebab dia lemah iman, kadang-kadang dia boleh bunuh diri. Betul tak? Jadi jangan bebankan benda yang kami tak mampu dari segi kekuatan iman kami. Dan wa'fu anna. Wa'fu apa dah? Maafkan kami. Wa'ufir lana dan ampun kami. Apa beza? Apa beza wa'fu dengan wa'ufir lana? Tak beza. Kita ini wa'fu kita terjemah maafkan. Wa'ufir ampunkan. Apa beza? Pendekatan lebih. Pendekatan lebih. Tak, ini kita minta maaf kan. Bila kita minta maaf, mana kita buat dosa lah, kan? Jadi apa beza? Ini dosa apa? Ini dosa apa? Yang mana? Wa'fu ni mana? Dosa tu dipadam terus, delete terus. Waghfir Lepas kita minta dulu. Satu ampun dosa, lepas tu dipadam. Okey, itu salah satu pendapat. Wa'fu ni kita minta ampun kesalahan kita, dan Allah bukan setakat ampun tapi Allah padam terus. Tidak ada dalam rekod. Waghfir lana, kita minta ampun, Allah ampun tapi masih kekal dalam rekod. Mana apa? Di akhirat Allah sebut lagi. Itu salah satu pendapat. Pendapat kedua, wa'fu ialah dosa kami tidak buat benda yang wajib. Waghfir lana, dosa kami melanggar benda yang haram. Beza kan? Di sini contoh apa dah? Kami tak jalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Tak ajar anak kan? Ataupun tak ajar isteri. Itu wa'fu anna. Yang ni pula, waghfir lana, dosa apa? Tak, ini kita langgar benda haram. Kita mengumpat. Kan? Kita ambil duit isteri kan? Benda haram. Contoh. Okey, maksud yang ketiga. Perbezaan. Perbezaan ketiga. Nak bagi faham betul-betul supaya setiap kali kita baca malam, kita ada rasa tu. Okey, maksud perbezaan ketiga apa dah? Wa'fu anna, musamah ampun sahaja. Waghfir lana, ampun dan tutup. Boleh? Boleh faham? Dah keluar kan? Saya nak cakap pun jadi sebab duk tengok ke tak faham. Okey, perbezaan ketiga, wa'fu anna ialah maaf, musamahah sahaja, waghfir lana, ampun dan tutup. Contoh. Di akhirat besok Allah ampunkan saja. Saya bagi contoh macam inilah. Wa'fu, saya maafkan anak. Tapi saya panggil semua orang dan saya sebut kesalahan dia. Kamu ada buat macam ni kan? Dan last kali saya kata saya maafkan, tapi depan orang. Itu wa'fu. Waghfir lana, saya panggil anak saya seorang-seorang.
Saya sebut kesalahan dia. Kamu buat macam ni kan. Last sekali saya kata saya maafkan. Itu saya maaf dan saya tutup. Orang lain tak tahu. Boleh faham? Sebab tu kena baca dua-dua. Ustaz, apa kebaikan kalau tadi tak yang announce dengan yang announce? Tapi Allah maafkan juga dari segi Kebaikan. Yelah dari segi hilang. Kita mana nak keaiban kita disebut depan orang ataupun dipanggil seorang-seorang? Baca dua-dua lah. Ataupun kita kata nak yang ni je, takut tak dapat yang ni, baca dua-dua. Kan? Takut tak dapat ini, dapat yang ni. Tak dapat yang ni, dapat yang ni. Dari segi aib lah maknanya. Okey. Warhamna dan rahmatilah kami. Okey, apa kaitan? Dan minta ampun, wa'fu, kemudian waghfir lana lagi. Kemudian minta rahmat lagi. Apa kaitan dia? Seolah tak lengkap dengan wa'fu dan waghfir lana. Tak lengkap. Kena tambah satu lagi, warhamna. Makna yang ni, kita minta ampun dosa yang lepas. Tapi akan datang kita akan buat tak? Macam mana nak elak dosa akan datang? Minta rahmat Allah. Ya Allah, bagilah rahmat pada aku supaya aku tak ulang lagi dosa. Dia akan datang. Yang ni okey dah, clear yang lepas. Tapi akan datang tak ada jaminan. Minta warhamna. Dengan rahmat Allah, Allah kawal kita daripada dosa. Kemudian, anta maulana. Engkaulah maulana. Ini biasa maulana ni mengaji Pakistan lah. Pelindung kami, fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, ke atas kaum yang kafir. Apa pula kaitan dihujur sekali pada? Doa kita yang dihujur sekali pada? Ya Allah, bantulah kami, menangkan kami ke atas orang kafir. Pasal pula? Maknanya sebenarnya kita nak tegakkan agama pada diri kita, sebenarnya kita mesti ada cabaran. Cabaran yang paling besar pada ni, orang kafir. Orang kafir tidak akan reda sehinggalah kita ikut langkah dia. Satu persatu. Konspirasi kan? Tengok tu, tengok dua ayat ni kan. Last sekali kita mesti bertemu dengan orang kafir. Jangan ingat senang kita laksana perintah Allah tanpa ada gangguan orang kafir. Jangan. Maka tolonglah wahai Tuhan bila kami berdepan dengan orang kafir. Sama ada berdepan dengan hujah ataupun dengan senjata. Okey, boleh Kalau ada soalan boleh tanya malam besok Sebab malam ada sesi khas. Kita alhamdulillah ini adalah kali pertama kita dapat khatam surah yang panjang dan dalam masa yang pendek. Lebih kurang 5 bulan je. Selama saya tadabbur, saya tak pernah habis surah yang panjang dalam masa yang pendek. Dan rasanya tak habis pun. Surah Ali Imran dah mula, tapi tak habis. Surah An-Nisa dah mula, dekat-dekat nak habis. Surah Al-An'am pun belum habis. Inilah satu-satunya surah yang panjang. Surah yang panjang kita tadabbur. Surah apa? Ni. Ayolah. Surah paling panjang lah. Dan kita dapat selesaikan dalam masa 5 bulan. Ini satu nikmat. Saya tak tahu. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada saya. Nabi kata bila seseorang tu ada makanan yang cukup untuk hari itu dan badan dia sihat, kemudian dia aman. Nabi kata apa? Kalau dia ada 3 ni. Seolah dia dapat dunia dan segala isinya. Cuba tambah satu lagi. Dia dapat tadabbur, faham satu surah Baqarah. Ya Allah, besarnya nikmat. Jadi sebenarnya nikmat, tapi kewajipan kita lepasnya beda. Bersyukur. Bersyukur dengan nikmat ni ialah kita amalkan semua perintah-perintah Allah yang kita dah tadabbur dalam surah Al-Baqarah, insya-Allah.
Kita doa supaya Allah sentiasa beri kekuatan pada kita untuk terus tadabbur dan beri kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita tadabbur, insya-Allah. Dan mana-mana pelajar yang nak buat majlis khatam, boleh buat je, tapi buat masing-masing lah, kita tak boleh berjumpa. Dan kita pun ada buat juga malam ni, kita nak jemput pun tak boleh lah. Cuma kita maklum je. Okey? Terima kasih kepada yang sponsor majlis makan malam ni. Saya pun tak tahu. Kita dah belajar tadabbur kan. Allah kata apa? Sedekah apa yang terbaik? Wa in tubdu as-sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu zahirkan sedekah bagus, tapi kalau kamu sembunyikan lagi terbaik. Jadi bila siapa yang infak ke, sponsor makanan ke, kalau dia tak nak bagi tahu, bagus. Itu makna dia tadabbur Al-Quran. Saya pun tak nak tanya, supaya apa? Kalau saya tanya, kadang-kadang orang kena jawab kan. Bila dia jawab, dah tahu dah siapa. Mungkin kurang pahala dia. Okey? Cuma saya dorongkan supaya teruskan sponsor tu, insyaAllah. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya nak umumkan. InsyaAllah. Saya nak umumkan malam besok kita cuti peristiwa. Cuti peristiwa sempena dengan khatam surah Al-Baqarah. Okey? Jadi kita jumpa lagi, Kita jumpa lagi insya-Allah hari Khamis malam Jumaat, malam lusa insya-Allah. Saya cadang nak habiskan surah Al-Maidah. Al-Maidah dah kita tadabbur dah separuh dekat Baitul Salam. Jadi insya-Allah kita akan sambung habiskan surah Al-Maidah. Rasanya ayat 67 lah. Lebih kurang macam itulah. Nanti kita beritahu. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم